Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang berbahagia moderator, Dr. Kamil, ahli panel, Prof, para ilmuwan, para ulama, para pemikir, profesor-profesor, ikhwah dan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat sama-sama berwacana pada pagi ini. Saya akan duduk, kalau tak selesai saya bangun. Apabila kita menyebut tentang politik, kita tidak boleh lari daripada membicarakan tentang kuasa. Itu dan politik adalah berkisar di sekitar kuasa. Bagaimana nak dapat kuasa? Bagaimana nak menguruskan kuasa? Kan? Jadi mana-mana pemilik kuasa ataupun pemegang kuasa, sebenarnya di sana ada falsafah. Kita pinjam kalimah falsafah ya. Kita pinjam kalimah falsafah untuk mendekatkan perbahasan kita dengan apa yang contemporary punya orang bincang. Jadi dilatari oleh falsafah tertentu. Jadi saya mulakan insya-Allah perbincangan ini sebagai pembuka kata tentang apa realiti umat kita sebenarnya pada ketika ini, seperti mana yang Dr. Kamil sebut tadi, macam tak faham. Dan saya rasa dalam audio ni semua rasa tak betul ni. Kan? Kita walaupun kita telah keluar daripada zaman penjajahan fizikal, tapi seperti mana yang dikatakan oleh Firdaus tadi, kita tak keluar lagi daripada ya, ataupun penjajahan bentuk baru. Dan di sana hampir ataupun lebih daripada 60 buah negara Islam, kita tidak dapati satu pun negara Islam menjadi model yang mendukung falsafah. Kita punya kalimah falsafah, iaitu kepercayaan benar tentang hakikat politik yang Allah nak. Dan itulah yang kita, bagi saya berkata, iman terhadap politik itu apa? Itulah falsafah bagi saya lah. Jadi tidak ada satu negara pun yang boleh menunjuk contoh itu. Yang menjadikan hala tuju politik umat hari ini tak jelas. Dan kadang-kadang membawa pertumbungan antara satu pihak dan satu pihak. Kedua-duanya memperjuangkan politik untuk memberi faedah kepada umat. Dalam ta'rif Ibn Aqil umpamanya, politik adalah suatu kebijaksanaan untuk memberi manfaat dan menolak kemudaratan daripada umat, walaupun ianya tidak dinyatakan dengan nas, asalkan dia tidak bertentangan dengan kaedah umum syarak. Jadi tidak jelas. Kita tengok dalam negara kita je lah. Mana dua-dua tu nak buat kebaikan, tetapi bertembung. Yang kalau kata 10 tahun, okey juga. Tapi baru semalam ataupun baru 2-3 tahun lepas, dia tuduh orang ni begitu, dan aku akan sumbat kamu dalam penjara kalau aku berkuasa. Tak. Tapi hari ini mereka boleh bersama. Di mana? Di mana prinsip? Di mana sebenarnya ideologi dan di mana falsafah yang mereka dukung sehingga boleh keadaan begitu? Begitu juga dalam suasana di negara luar. 3 tahun lepas saya pergi ke Turki, berjumpa dengan wakil daripada Ikhwan Iraq. Saya tanyalah macam mana demokrasi sekarang? Dan rakyat Iraq menerima macam mana? Bahkan sekarang dah pindah daripada autokratik Saddam Hussein kepada demokrasi. Dia kata, orang Iraq kata apa?
keadaan dia kata sekarang lebih buruk daripada 100 Saddam Hussein. Maknanya 100 Saddam Hussein itu lebih baik daripada keadaan sekarang. Jadi itulah suasana umat di dunia hari ini. Itulah realiti umat kita termasuk negara kita tidak kecuali. Jadi kenapa? Kerana kita terbelenggu dengan falsafah politik barat. Kita terbelenggu, tak boleh nak keluar daripada falsafah itu. Yang mana kita tahu sejarah barat, sejarah Eropah dulu, dan melahirkan falsafah itu. Jadi ada dua pendekatan. Pertamanya, umat kita menerima demokrasi yang betul-betul demokrasi dengan falsafahnya sekali. Dan ada yang cuba nak, macam Ustaz Firdaus kata, islah. Cuba mengislamisasikan. Ada yang kata demokrasi lah Islam, Islam lah demokrasi. Sedangkan demokrasi itu lahir daripada falsafah. Saya setuju dengan pendapat Tuan Presiden tadi. Kita mesti bermula daripada ayat yang ada. Tetapi untuk kita buat koreksi, kita kena kembali kepada dasar yang kita boleh ukur, di mana ketepatan yang ada untuk kita buat intervensi kepada yang lebih baik dan yang lebih yang ideal. Jadi itulah ceritanya, seperti mana yang Tuan Moderator cerita tadi tentang Mesir, daripada zaman Jamal Abdul Nasir kepada zaman Anwar Sadat kepada zaman Mubarak, diktator. Rakyat Mesir berjuang, demokrasilah pilihan. Saya ingat lagi saya jumpa Mahathir Akif kan, di bulan-bulan awal kemenangan Mursi. Saya kata tak bimbang ke akan dimulai hapuskan semula. Rakyat adalah maknanya rakyat adalah pendokong. Tahan setahun je. Tahan setahunnya demokrasi yang begitu bersih. Setahun je tahan. Berarti di sana ada kuasa yang lebih, yang memonopolasi demokrasi itu sendiri. Jadi di sinilah rasanya keperluan kepada suatu kajian dasar yang lebih mendasar untuk sebagai cerminan sejauh mana dah umat kita ni maju ke depan dari segi politik. Dan kita cuba buat intervensi dan apabila kita kaji falsafah ini berdasar yang keluar daripadanya sistem dan keluar daripadanya model dan keluar daripadanya tingkah laku politik. Sepatutnya orang yang ada falsafah dia tidak akan bertarung dengan umat dia sendiri begitu sengit berpatah rotan, berkerak rotan, berpatah arang. Tak, Jadi persoalannya, mampukah sistem yang ada ni dan perjalanan politik yang sekarang ni memberi kesejahteraan dan kemakmuran, kebahagiaan kepada umat manusia. Sedangkan matlamat politik tu yang selalu ustaz-ustaz dah sebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ceramah kempen politik dah. Ataupun lau amanu ahlal qura la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Adakah boleh sampai ke arah itu dengan kita kita mendayung ataupun dengan kita melaksanakan politik kita berdasarkan falsafah orang lain. Saya selalu ibarat ni ceramah kat masjid lah. Kita ni umat Islam ni macam semut dalam kapal yang besar. Macam semut dalam kapal yang besar, masing-masing bawa spanduk berlawan. Sedangkan kapal tu menuju satu destinasi yang khusus. Maka takbirlah kita. Takbirlah kita apabila dapat mengalahkan lawan. Tapi hakikatnya kapal itu membawa kita pada satu destinasi yang tertentu. Walaupun kita mati syahid, tetapi kita tidak akan merubah apa-apa sebenarnya. Itulah adalah hakikat umat Islam sekarang di seluruh 60 buah negara. Jadi atas hakikat itulah ISMA, saya ambil nama, mana kita rasa kita kena buat satu perhentian untuk kita memikir semula dan untuk kita mengajak ummah ini kepada suatu pemikiran yang betul.
dan selepas itu mengorak langkah, menyusun orang kata langkah ke arah mencapai matlamat sebenar yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ni sebagai khalifah, seperti mana ayat yang Ustaz membuka majlis tadi, wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum Ada 10 minit kama stakhlafal ladzina min qablihim, al-ayah. Jadi kita kena buat perhentian, dan inilah mudah-mudahan ini menjadi pencetus kepada para pemikir, pada cendekiawan, para ulama untuk memulakan wacana-wacana yang bagus untuk dikongsi kepada ummah, untuk memandu ummah ini kepada destinasi politik yang betul dengan jalan dan cara yang betul. Tidak kita menggali lubang di tepi pantai, dan datang ombak habis ditimbus, ataupun kita gali lubang depan kita kambus ke belakang. Jadi pentingnya falsafah ini adalah untuk merangka hala tuju politik umat untuk berfungsi. Salah satunya untuk berfungsi sebagai median kesatuan umat. Ramai orang melaungkan slogan juara perpaduan dan sebagainya. Tapi dengan apa? Dengan apa yang boleh umat bersatu dan kita tidak nampak lain melainkan kesatuan pemikiran dalam menanggapi sesuatu itu adalah satu yang mustahak, yang mula-mula sebagai nuktah bidayah kepada kesatuan ummah. Dan satu lagi, seperti mana yang kita kata tadi, bahawa Islam tidak tinggalkan umat begitu. Mesti di sana ada pedoman. Mesti ada di sana pedoman. Dan kalau kita tengok, Islam redha ke macam ni? Umat dalam keadaan ini dah 100 tahun, hampir 2-3 bulan lagi, kita sampai kepada 100 tahun kejatuhan Kerajaan Osmaniyah pada bulan Mac 1924. Jadi kita nak sambut macam mana kalau kita tidak mulakan dengan nuktah berfikir semula dan mengorak langkah daripada asas pemikiran yang betul dalam menangani permasalahan politik umat. Jadi kita mesti orang kata dengan falsafah ini kita harapkan dia boleh mencapai kepada matlamat politik yang betul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi yang kata kabar gembira kepada kita bahawa khilafah ala manhajin nubuwah itu akan berulang. Akan berulang. Jadi perlu kita kaji apakah dia manhaj nubuwah. Di sinilah timbulnya kepentingan kita mengkaji falsafah politik itu. Jadi sebelum saya masuk kepada okey, sebelum saya masuk kepada mengemukakan cadangan falsafah ataupun hasil dapatan kita dalam kajian falsafah politik Islam, perlu kita menyorot ke belakang bahawa tamadun yang dulunya dibina oleh manusia, dalam segi politik mereka ada falsafahnya. Seperti mana yang panel-panel tadi sebut tahu dah kan, saya tak ada tahu ni, tapi tak ada kalimah. Jadi falsafah bagi tamadun yang silam, umpamanya Firaun ataupun Namrud, mereka ada taman tergantung di Babylon umpamanya tak? Piramid di Mesir, mesti ada di sana pemerintahan yang besar yang berkuasa tak? Tapi mereka falsafah mereka mensucikan pemerintah itu, Firaun itu. Dan kalau kita perhati dalam ungkapan-ungkapan yang Allah guna dalam Quran, umpamanya Firaun, dia mengatakan bahawa dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu digunakan kalimah Rabb. Lepas tu ada ketika lain dia menggunakan kalimah ilah. Sembahan. Umpamanya ungkapan Firaun yang dinakalkan oleh Tuhan. Wa qala Fir'aunu
ayyuhal mala'u ma 'alimtum lakum min ilahin ghairi. Berkata Fir'aun, wahai para pembesar, aku tidak mengajar kamu ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Ilah dia guna. Tadi dia guna ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang besar, yang tinggi. Kemudian ada juga Fir'aun menggunakan perkataan al-mulk. Wanada Fir'aun fi qaumihi wa qala ya qaumi alaysa li mulk Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Maka menyeru Fir'aun kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, adakah tidak bagiku mulku Misra? Mudah tengok ke aku ni raja yang besar, yang mana segala sungai mengalir di bawah kekuasaanku. Jadi 3 perkataan itu digunakan semuanya oleh penguasa zaman tamadun kuno dulu. Saya tengah buat kajian, Allah rak dalam satu surah yang pendek, penutup segala 6,600 ayat tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Iaitu Allah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimah Rabb, dalam kalimah ilah, dalam kalimah mulk, malikin nas. Kembali jadi kita walaupun bincang bab besar ni, tapi jangan kita takut. Kita berlindung dengan malikun nas. Kita berlindung dengan ilahin nas. Kita berlindung dengan rabbun nas. Jadi jangan kita rasa kerdil untuk membincangkan perkara besar ni. Itulah falsafah tamadun kuno. Begitu juga Yunani dan Greek dulu. Mereka menganggap tadi jadi Tuhan. Ini dia menganggap dia ganti Tuhan, mendapat mandat penuh daripada Tuhan untuk mentadbir manusia. Jadi keturunan dia lah mendapat orang kata mandat penuh daripada Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak. Kan? Jadi itu 5 yang minit lagi, Ustaz. 5 minit lagi. Ya. Okey, dan itu yang mendasari falsafah pada tagut yang dahulu. Dan protes kepada itu berlakulah zaman Renaissance yang menafikan langsung Tuhan dalam bab politik. Tadi menafikan rakyat dalam kuasa tamadun dulu, tapi tamadun moden, barat moden menafikan Tuhan, ketuhanan dalam bab politik. Dia menyerahkan kuasa mutlak kepada rakyat. Jadi kita pergi kepada falsafah. Apakah dapatan kita dalam falsafah politik Islam? Satu perkara yang saya suka menarik perhatian audien, yang membayangkan misi pembebasan daripada kedua-dua tadi, iaitu apa yang diungkapkan oleh Ibn Amir, iaitu yang mendasarkan ungkapan dia kebebasan, keadilan dan kebahagiaan, kesejahteraan. Ibn Amir kata, Inna Allah ta'athana liman sya', untuk mengeluarkan, Allah membangkitkan kami untuk mengemukakan siapa yang mahu, iaitu untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah yang Maha Esa, daripada kezaliman agama dan sistem hidup yang lain kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Jadi daripada sini kita melihat falsafah yang Allah turunkan, yang ini dapat katakan kita kepada kita untuk kita pegang dan kita untuk kedokong bahawa kuasa mutlak Allah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah hak uluhiyah Allah yang menentukan ini boleh, ini tak boleh. Ini haram, ini halal. Ini perintah, ini larang. Allah tak pernah bagi kepada siapa-siapa. Dan itulah hak uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah selalu mengungkapkan yang orang kita buat wirid, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang mana saya kutu kata,
hak kuasa adalah Allah. Dan Allah mengamanahkan saja kepada ummah manusia yang menjadi pemegang taruhnya adalah orang-orang yang beriman untuk mengendalikan mengikut apa yang Allah nak. Tetapi apabila ada penyelewengan, menjadi tanggungjawab para mukmin untuk menyahkan orang itu daripada muka bumi ini, daripada kekuasaan muka bumi. Jadi dalam konsep falsafah kuasa bukan sahaja terhad kepada negara kita lah, bahawa seluruh dunia sepatutnya menjunjung kekuasaan Allah, dan manusia adalah khalifah, dan Allah menurunkan amanah itu kepada manusia sebagai khalifah melalui jalan istikhlaf. Dan selalu ungkapan dalam melaksanakan tugas khalifah ni, Allah tidak ungkapkan khitab kepada seorang ataupun satu keturunan ataupun satu pihak, tetapi kepada ummah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum umpamanya. Iaitu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pemegang taruh kepada kuasa adalah ummah. Jadi di sana ada satu lagi prinsip. Ada seminit lagi, boleh simpul. Ada lagi satu prinsip, bahawa Allah menjadikan manusia ini sama di sisi dia. Oleh kerana itu, untuk menjadi wakil kepada mentadbirkan ummah, mesti pilih yang terbaik di kalangan ummah. Dan Allah memperkenalkan wasyawirhum fil amr, memperkenalkan sistem syura dalam memilih pemimpin dan dalam memilih apakah uslub ataupun cara yang terbaik untuk memimpin ummah. Jadi dasar syura itu adalah penting dalam ummah, sama ada memilih pemimpin ataupun dalam melaksanakan kepimpinan itu sendiri. Dan mustahil umat yang 30, kalau Malaysia umat Islam 20 juta umat tak, mustahil dia boleh mengenal pasti orang yang terbaik. Oleh kerana itu ada diwujudkan dalam sistem kenegaraan Islam ahlil halli wal aqdi, iaitu orang yang memilih pemimpin tertinggi dan juga menjadi, orang kata, check and balance kepada pemimpin. Kalimah ahlil halli wal aqdi itu sendiri adalah orang yang berhak untuk halli, iaitu buang khalifah, buang imam, buang presiden tu, ataupun wal aqdi, dan ataupun akad, sebagai wakil daripada ummah. Jadi khalifah ataupun pemimpin negara, dia adalah merupakan wakil ummah yang dipilih ataupun dilantik dengan pandangan ahlil halli wal aqdi itu dengan syarat melaksanakan kemaslahatan untuk ummah. Dan dalam Islam tidak adalah kemaslahatan yang paling ampuh melainkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana syariat itu turun sendiri adalah untuk menolak sebarang kemudaratan daripada manusia dan mencapai kemaslahatan untuk manusia. Kita kajilah ke mana apa yang diharamkan oleh Allah itu mesti mudarat. Apa yang dihalal dan diharuskan oleh Allah dan wajibkan mesti manfaat kepada manusia. Termasuk iman billah. Jadi daripada situ khalifah ummah adalah sumber kuasa kepada khalifah. Di sinilah pertemuan antara kita dengan demokrasi. Iaitu sebab itu Maududi ini diistilahkan teokrasi demokrasi. Dia gabungkan jumhuriyah ilahiyah, digabungkan antara teokratik itu dengan ketuhanan. Dia kata kita pelik apa? Barat dengan sejarah barat yang dia tak nak agama tu, tapi umat Islam tidak menghadapi masalah yang dihadapi, tragedi yang dihadapi oleh di zaman gelap orang Eropah. Kenapa kita takut nak mengungkapkan bahawa kita ni kerajaan yang direstui Tuhan melalui ummah, kan? Ummah yang memilih, tetapi berdasarkan kepada acuan seberah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 saat Ustaz, rumuskan. Jadi perlu kepada kita kepada falsafah ini. Dan saya cuba ungkapkan falsafah sebelum tu.
Sikit lagi, Istilah falsafah tadi. Ini dalam bab dan ayat yang paling menggambarkan falsafah ni ayat yang dibacakan oleh ustaz tadi, iaitu adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul muflihun faulaika humul fasiqun. Janji istighlah kepada orang yang beriman. Dan tujuan istighlah adalah untuk tamkin din sebagai neraca kebebasan, neraca keadilan, neraca kebenaran. Kemudian natijahnya akan tercapai keamanan, kebebasan sebenar dan terpelihara kedaulatan. Dan ia sebagai wahana kepada hadarah, bukan untuk satu kelompok manusia je, tapi untuk mempamerkan kepada manusia sebagai syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi untuk apa? Untuk manusia ni mencapai kebahagiaan hakiki di dunia ni lagi, apatah janji Tuhan di hari akhirat. Jadi kesimpulannya, perlu kepada kita untuk sama-sama kita merumuskan falsafah politik dengan sejelas-jelasnya dalam rangka kebangkitan, merangka agenda kebangkitan semula umat. Kita tak bolehlah macam ni selamanya. Mungkin bagi Malaysia 66 tahun merdeka, bagi 66 tahun kalau kita tidak merumuskan dan kita tidak pasak betul-betul, kita akan mengulangi cycle je. Kita akan dimanipulasi oleh kuasa lain. Dan juga perlu kepada kita meletakkan sempadan yang jelas dengan falsafah dan sistem politik barat. Jangan kita harung je. Nah, hari ni musuh, esok boleh jadi kawan. Apatah siapa? Kan? Semalam benda tu tak betul, sekarang hari ni betul. Atas siapa? Kan? Jadi kita perlu buat sempadan. Perlu buat sempadan. Yang ni boleh. Kita tak kata yang ketiganya, kita memanfaatkan produk sistem demokrasi kerana ia adalah merupakan pengalaman manusia. Sistem pilihan raya umpamanya adalah suatu yang baik. Tadalul sultah, pertukaran kuasa tanpa perang adalah yang baik, kan? Dan kita kena ambil, tapi kita kena menapis. Kita letak sempadan supaya apa yang baik itu kita dokong, tetapi apa yang buruk, tetapi ingat, kita jangan sekali-kali menganuti demokrasi. Sekarang ni ramai orang menganut, dia kata biasa ustaz, kita demokrasi kan? Dah, biasa ustaz, hatta Islamis pun. Dah, dia buat parti, kemudian dia anggap orang lain itu semua sesat belaka. Itu menganuti sebenarnya. Sebab macam mana boleh dah umat yang 30 juta ni, kita ada 1 juta je ataupun 2 juta je, orang lain boleh sesat. Jadi wallahualam, banyak lagi sebenarnya kita perlu wacana untuk membahaskan syura, bagaimana syura, adakah demokrasi, banyak lagi sebenarnya yang perlu kita fikir dan kita wacanakan kepada orang-orang cedikawan. Wallahualam, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.